Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Saya hari ini bersiaran di jauh dari rumah saya saudara. Di mana jangan tanya. Apa khabar saudara Rozali Saleh? Saudara Muhammad Fuad, Waalaikumsalam. Dari Gombak ya, saudara Muhammad Fuad. Saudara Syarul Azam dari Kota Baru, Kelantan. Mudah-mudahan tak ada hujan di sana. Saudara Anwar Jubin, salam. Itu juga saudara Aziz Ahmad, saudara Badrul Zaman. Pahal pula saya punya Instagram ni. Saudara Majidah Muhammad, Rais Mustafa, Rais Mustafa Makno, Majidah Makno, Rais Mustafa Makdom. Waalaikumsalam. Saudara Aminah, Kak Minah, apa khabar Kak Minah? Orang Terengganu sihat ya? Zulkifilai, Syuami Abdul Ghani, Saudara Abdul Wahab Harun, Nizam Ijam. Saudara boleh kalau ada gangguan pergi ke Instagram. Kalau suara, mudah-mudahan suara saya clear lah sikit. Saya pakai mic ni sebab tak mau gangguan. Saudara Nur Hazani Ahmad, Saudara Harun Bahak, Waalaikumsalam. Rozali Saleh, Saudara Muhammad Rizal Ahmad Razi, Afikah Abdul Razak. First time live Datuk ni. Okey, terima kasih. Mudah-mudahan tidak diganggu oleh mereka. Itu juga dengan Pok Su, Rezaleh Salam 10K, Intan Zainida, Darus, Ravi Jai Singh, dan teman-teman yang tidak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. Akan saya santuni usai pencerahan saya malam nanti saudara. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku pada negara kita lewat hari ini ya. Hari ini saudara, hari Rabu 16 Mac 2022, iaitu 19 hari aja lagi kita akan menuju kehadiran menanti Ramadan Al-Mubarak. Dan hari adalah merupakan hari yang ke-723 COVID-19 mengganggu negara kita yang masih lagi belum ada usainya. Menurut laporan daripada saudara Rio dari Yusuf Melaya, hari ini ada peningkatan. Semalam, kemarin 22,030, tapi semalam naik 26,534, menjadikan jumlah jangkitan adalah 3,872,135 orang. Dan kematian semalam adalah 95 orang, menjadikan jumlah kematian sudah 33,994 orang saudara. Baik, laporan yang saya dapat daripada Perlis ada 186 jangkitan, di Kedah 2,391, di Pulau Pinang 2,324. Naik ni, tak ceroy di Pinang ni. Di Perak juga nampak gayanya ada peningkatan dan naik. Di Perak daripada 1,122 kepada 1,296. Di Selangor juga tiba-tiba daripada 4,000 2 hari lepas, semalam mencanak kepada 7,217. Dan wilayah Persekutuan juga turut meningkat kepada 2,892. Di wilayah Persekutuan 2,892 ya. Di Putrajaya 183. Negeri Sembilan juga turut naik ya. Jang, macam mana ni kau? Dan naik pada 1,547. Di Melaka juga meningkat daripada 564 kepada 635. Di Johor ada sedikit susut daripada 2,419 kepada 2,241. Di Pahang juga susut kepada 1,055 orang. Di Terengganu susut daripada 1,222 kepada 826. Di Kelantan nampak agaknya naik balik daripada 1,086 kepada 1,212. Di Sabah alhamdulillah terus susut kepada 591. Begitu juga di Labuan. Tetapi di Sarawak tiba-tiba dia naik balik daripada 965 kepada 1,867. Jadi artinya jumlah untuk bulan ini saudara sudah mencakau ke angka 343,940 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona saudara. Baik. Dalam keadaan begini kita santuni sedikit naluri kehidupan. Kerana firman Allah SWT, sesuatu yang bernyawa itu tidak akan mati melainkan dengan izin Allah.
Jadi sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Jadi waktunya bila ditentukan oleh Allah, itulah saatnya. Tidak ada siapa boleh melewatkan atau mempercepatkan saudara. Barang siapa menghendaki pahala dunia, nescaya kata Allah, kami akan berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, maka Allah memberikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kata Allah, kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sebab itu kita kena harus sentiasa bersyukur saudara. Dan beberapa banyak Nabi yang berperang bersama-sama mereka, sebelah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai, amat senang kepada orang yang sabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, Ya Allah, kami ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Dan Ya Allah, tetapkanlah perintah kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Itu adalah terjemahan daripada surah Ali Imran, saudara, ayat yang ke-145, 146 dan 147. Jadi setelah kita membaca Al-Quran, sebab itu digalakkan anda kalau boleh jadikan amalan untuk membaca Al-Quran dan memahami maksudnya saudara. Usai naluri kehidupan, kita santuni sedikit mutiara kata. Kerana menurut saudara Cikgu Hibil katanya, ketenangan itu akan hadir bila diri kita dekat dengan Allah. Semoga Allah memberkati setiap apa yang kita kerjakan serta memperkenankan segala permohonan dan permintaan maupun doa kita. Segala-galanya itu adalah urusan Allah. Baik saudara, seperti biasa, kali ini saya tidak katakan salam impian. Salam moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Alhamdulillah, akhirnya perjuangan kita, saudara, menuntut agar kumpulan wang simpanan pekerja mengizinkan mereka yang mencarum dalam kumpulan wang simpanan pekerja yang berkelayakan boleh mengeluarkan wang simpanan mereka, dan akhirnya boleh. Cuma bak kata Datuk Mak Hassan tadi sewaktu beliau merasmikan persidangan Perhimpunan Pemuda, Wanita dan Puteri sebentar tadi, saudara, saya dengar. Sebab itu malam ni live saya lewat sedikit kerana nak dengar apa kata Tok Mat. Dia kata kenapalah lambat sangat. Dalam dia terima kasih, dia masih sempat juga ada menyindir kerana waktu itu yang bawa Perdana Menteri ada di atas pentas, saudara. Saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah petaka yang tak diundang. Bagaimanapun, sebelum saya beri pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, kuih keria dibeli satu, rasanya manis kuih cara. Rakyat Malaysia hidup bersatu, politikus chauvinis menghidup bara. Jadi politikus yang bersikap resis dan chauvinis, mereka lah yang menyalakan api kebencian sama kaum. Bukan kita. Mereka lah ahli politik, sedangkan kita hidup rukun dan damai. Saudara, katanya lagi, ayam katik ditabur padi, tepi laman padi ditambah. Amalan politik membunuh peribadi. Begitulah zaman sudah berubah. Saudara, dalam keadaan sekarang ni kita melihat banyak sangatlah culipan ataupun kenyataan-kenyataan yang berupa personality assassination ataupun pembunuhan peribadi. Ini tidak diizinkan oleh agama, ini tidak diizinkan oleh budaya kita. Kita menyantuni politik dengan cara yang harmonis. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun beliau. Duhai. Kemudian alamak, saya terlupa tadi itu. Ada kan pantun daripada sahabat kita ni, Saudara Nordin Malik, tak sempat saya santuni. Tapi bagaimanapun besoklah saya sambung kerana hari ini saya terus sibuk di Perhimpunan Pembangunan UMNO, saudara, di PWTC. Bagaimanapun, terima kasih kepada Pak Nazil. Pantun Saudara Nordin Malik saya minta rehatkan sedikit sebagaimana kita mohon agar beliau berehat kerana Saudara Nordin Malik masih lagi menjalani rawatan, ada dalam kuarantin kerana jangkitan COVID-19. Teruskanlah berusaha. Saya minta maaf pantun saya tidak dapat saya baca malam ini kerana tersembunyi di mana-mana. Jenuh nak cari tadi, saudara. Baik. Kita masuk segmen Gedung Ilmu. Dalam segmen Gedung Ilmu ini, dalam ungkapan bangsa Melayu terdahulu ada menyebut, untuk menjadi sebagai pemimpin, seseorang itu mestilah menjaga kemurnian sikap,
Kerana warga bangsa kita amat mengharapkan akan hadirnya pemimpin Melayu yang tidak jahil. Ini disebut tidak jahil. Kerana menjadi pemimpin jahil dan mungkar artinya buruk, perangainya kasar. Kaki menendang, tangannya menampar, syarak dilanda, adat dilanggar. Jika mereka bekerja, tidak ada yang benar. Cakapnya bohong, tak dapat didengar. Negeri binasa, rakyatnya lapar. Jika dijadikan pemimpin pula, balanya besar. Dijadikan tua, bertambah mungkar. Dijadikan induk, bertambah ingkar. Bila dipakai, rosak beramai. Bila diikut, umat kan hanyut. Bila disanggah, umat kan punah. Bila disangkal, kepala dipenggal. Bila memimpin, rakyat kan lenjin. Lenjin itu macam lenjan, saudara. Dan bila berkuasa, rakyat kan binasa. Itulah harapan pemimpin kita agar hadirnya pemimpin yang bukan di kalangan terdiri daripada mereka yang jahil. Saudara, terima kasih Tan Sri Johan atas kiriman buku yang begitu berarti dan bermakna bagi kita semua. Saudara, kita sambung lagi malam besok. Baik saudara, sebelum saya memberi pencerahan, saya harus memperingatkan saudara bahawa mereka yang menyunting semula live dan dimasukkan dalam channel YouTube adalah menjadi tanggungjawab di atas setiap suntingan yang dilakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Sila pastikan anda berfikir terlebih dahulu sebelum membuat sebarang komen anda di sini. Pihak saya tidak mampu untuk memantau setiap komen. Segala komen itu adalah tanggungjawab anda. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik, bermatlamatkan supaya memberi pencerahan agar warga kita faham dan berinformasi. Saudara, bukan untuk membodik sesiapa pun. Ini secara percuma dan saya tidak dibayar apa-apa pun, saudara. Dan yang paling penting, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Dalam kehidupan kita ini, janganlah kita bercakap dengan menggunakan bahasa yang kasar, yang biadab dan sebagainya. Santunilah setiap masalah itu. Kalau saudara tidak bersetuju, tak ada masalah bagi saya. Kalau saudara bersetuju, terima kasih dari saya. Dia ingat saudara, setiap masalah itu kita santuni secara berhemah. Saudara. Alhamdulillah saudara, macam mana saya katakan tadi, petang tadi sekitar jam 1:30 tengah hari, Yang Amat Perdana Menteri mengumumkan akhirnya apa yang diperjuangkan oleh UMNO, apa yang disuarakan oleh mantan Presiden UMNO, apa yang diharapkan oleh Presiden UMNO saban hari terjerit terlolong minta agar kerajaan dengar rintihan rakyat. Apa yang diusulkan, apa yang diperjuangkan oleh Ketua Pergerakan Pemuda Datuk Seri Ashraf Wajudi. Mereka inilah wira-wira rakyat yang akhirnya hari ini setelah Ketua Pembangkang, parti-parti pembangkang akur dengan situasi ini, maka dibenarkan pengeluaran wang daripada simpanan pekerja ini secara tuntas, iaitu RM10,000 secara one off. Itu keadaannya saudara. Dan kita mengharapkan agar mereka yang berpeluang untuk mengeluarkan wang ini janganlah berbelanja tanpa had. Gunakan wang itu untuk memulakan kehidupan. Saudara, kerana kita amat khawatir. Kerana banyak sangat sekarang ni kita melihat apa yang berlaku sekarang ni, duit rakyat lebur digunakan. Banyak sangat menteri menghabiskan wang rakyat untuk membayar gaji ala mereka. Kerjanya belum tentu boleh buat lagi. Malahan kata Perdana Menteri, bayaran pencen boleh membebankan perbelanjaan kerajaan, sedangkan bayaran pencen pesara kerajaan tidak termasuk dalam perbelanjaan kerajaan semasa ini. Ini kerana bayaran pencen pesara kerajaan datang dari KUAP, kumpulan wang amanah pencen, yang disimpan dari gaji kakitan kerajaan semasa-masa mereka bekerja sebanyak 17%. Jadi dengan pencen yang membebankan kerajaan adalah bayaran pencen kepada ahli politik seperti ahli parlimen, adun, menteri, timbalan menteri dan sebagainya. Oleh itu tak payahlah nak ditambah lagi dengan jumlah menteri dan sebagainya. Cukup-cukuplah. Sebab itu saya katakan kita harus jangan berbelanja tanpa had, saudara. Saudara, saya melihat sekarang ni tuntutan politik ini bukan lagi dimangkin oleh generasi Y setelah mereka berusia 18 tahun. Tetapi ianya pemangkin pada generasi Z yang begitu hyper connected, social centric, teknologi friendly, yang dikenali zaman sekarang ini adalah information age. Generasi Z ini pastinya ingin melihat agar khususnya sebuah parti yang kukuh seperti UMNO
Saudara, harapan akar umbi melalui Perhimpunan Agung UMNO kali ini disantuni segala masalah rakyat. Isu wang kimpanan pekerja sudah tuntas. Yang menjadi di hadapan kita sekarang ini adalah bagaimana kehidupan rakyat mahu disantuni. Dan nak katakan tak dapat kuasa, dah dapat kuasa. Kita telah pun mendapat dominan di Melaka, menjadi dominan di Johor. Jangan jadikan isu jawatan dan sebagainya ini sebagai politik yang membantutkan usaha kita untuk memperjuangkan untuk rakyat saudara. Kena ingat saudara, bahawa UMNO itu adalah sebuah perjuangan. Dan mulai malam tadi Datuk Mak Hassan telah pun merasmikan. Besok kita akan mendengar saudara. InsyaAllah saya akan cuba buat live di PWTC, pandangan-pandangan ya. Terima kasih Saudara Aziz Mohsin dari Sigading. Saya melihat bahawa banyak sangat orang menuntut agar parlimen dibubarkan. Itu boleh, saudara. Saya telah menghubungi beberapa orang peguam-peguam saya, teman-teman saya, seorang peguam. Saya bertanya tentang bagaimana tuntutan begini. Dia kata bahawa kita boleh menuntut dan terpulang kepada Perdana Menteri untuk memohon daripada Duli Yang Mulia Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Jadi artinya kuasa membubarkan parlimen bukan hak mutlak parti politik. Bukan juga kuasa yang membawa Perdana Menteri. Ia tertakluk kepada kuasa Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Macam juga pelantikan. Sesiapa saja di negeri nak dilantikkan sebagai Menteri Besar, nak dilantikkan sebagai Exco, tertakluk pada persetujuan daripada Duli Yang Mulia Sultan-Sultan di setiap negeri. Dan nak lantik Perdana Menteri pun kena tunggulah. Kalau Perdana Menteri kalau Agong setuju, barulah dilantik. Ini gambaran saya. Terima kasih saudara Tukiran Kintam. Saudara Tukiran Kintam sedap. Mi yang saudara kirimkan kepada saya waktu saya bertandang ke Johor baru-baru ini. Saudara Tukiran. Nah sekarang ni banyak orang kadang-kadang saudara Tukiran, mereka tak faham tentang bagaimana parlimen nak dibubarkan. Ia mesti mendapat persetujuan Duli Yang Mulia Yang Pertuan Agong. Bagaimanapun, kita mengharapkan agar pilihan raya dapat segera diadakan supaya kita dapat mencari kestabilan politik. Itu yang paling penting. Jadi cuma sekarang ni dalam keadaan sekarang dah kita usai pilihan raya di Melaka, di Johor, tiba-tiba minggu lalu kita dikabarkan bahawa kita kalah di mahkamah Sepanyol dan kita diarahkan untuk membayar ganti rugi sebanyak 63 bilion. Sebagaimana yang saya nyatakan 5-6 malam dulu. Ini realiti saudara. Jadi sekiranya kita tak bayar, maka kita perlu serahkan wilayah Sabah kepada Filipina. Itu tuntutan mereka saudara. Keturunan Sulu Saman negara kita pada tahun 2019 ketika kerajaan pentadbiran kerajaan PH atas alasan Malaysia melanggar perjanjian 1878. Jadi mereka yang memimpin negara waktu itu tidak peka. Sepatutnya disantunilah setiap permasalahan ini kerana ini berhubung dengan dunia luar. Ini menyangkuti soal masing-masing punya perjanjian. Bila dibiarkan begitu saja, akhirnya sekarang ni kita dalam keadaan yang tidak menentu. Walaupun menurut kenyataan yang amat bawa Perdana Menteri tak nak bayar. Bukan itu caranya. Dan kita kena pergi jumpa balik, kita kena pergi balik minta di mahkamah di Sepanyol atau di Perancis di masalah antarabangsa agar persoalan itu dapat diselesaikan. Saya amat kecewa bila mendengar keadaan begini kerana itulah gambarannya saudara. Mereka tidak langsung peka dengan permasalahan. Yang mereka ingat fikir nak dapat jawatan. Jadi malahan saya melihat isu pempasan Sulu ini bekas pegawai negara mesti bertanggungjawab. Kerana tindakan Tan Sri Tommy Thomas yang dilantik oleh Tun Mahathir kerana Perdana Menteri semasa itu bukan sahaja tidak mencerminkan ketegasan negara dalam mempertahankan kedaulatan, malah ketundukan kerajaan Pakatan Harapan pada desakan luar dalam isu tuntutan waris masyarakat Sulu di Sabah tidak seharusnya dilayan dengan meletakkan Malaysia dalam kedudukan yang sukar. Ini masalahnya saudara kita. Saya melihat dalam situasi hari ini kadang-kadang kita mandang enteng saja. Malahan saya juga kalau kadang-kadang tak nak layan, itu bukan caranya. Ini hubungan antarabangsa, bukan budaya diplomatik. Untuk menyantuni masalah-masalah yang menyangkut negara luar, kita ada cara. Hubungan diplomatik itu, caranya macam mana, kalau perundangan pergi ke pihak peguam dan sebagainya. Dan kita perlu ingat dari segi asal-usul sejarah negeri Sabah, ini perlu diketahui bahawa
sejarah yang perlu diketahui oleh keturunan Sultan Sulu dan rakyat Sultan Kiram Islam Filipina, bahawa negeri Sabah adalah jajahan takluk negara Brunei, bukannya Filipina. Seawal pemerintahan Sultan Brunei yang pertama, iaitu Sultan Muhammad Shah Awang Alak Bertatar daripada tahun 1363 hingga 1402 sehingga ke penghujung abad ke-19, selama 500 tahun. Jadi ia bukan milik orang lain, saudara. Semasa Perang Saudara di Brunei 1661 hingga 1673, Sultan Muhyiddin telah menjanjikan wilayah pesisir pantai timur Sabah kepada sepupu beliau. Masa itulah ada perjanjian sikit dengan Sultan Sulu, jika membantu beliau memerangi Sultan Abdul Hakul Mubin. Ini masalah waktu itu tahun 1600 dulu. Ya, saudara. Jadi dari catatannya, sehinggalah pada tahun 1865 Sultan Abdul Mumin Brunei telah memajakkan wilayah barat Sabah. Ini yang dituntut oleh Sultan Sulu kepada Charles Lee Moses. Pada tahun 1877, Baron von Overbeck telah ke Brunei untuk membuat perjanjian pajakan baru dengan Sultan Abdul Mumin. Itu keadaan, saudara. Ini benda ni lama dah tersimpan, dan kita juga telah pun membayar. Bukan kita tak bayar apa-apa yang mereka tuntut. Cuma ia tergendala sejak 2018 bila kita tak memerintah. Itu gambaran, saudara, ya. Ini jadi menurut Datuk Anif Aman sebagai Menteri Luar, beliau adalah mantan Menteri Luar kita. Dia kata keberanian pihak yang mendakwa waris Kesultanan Sulu menuntut kedaulatan negeri Sabah adalah disebabkan kurang pengalaman diplomasi antarabangsa. Benar. Oleh bekas Ketua Menteri Sabah pada tahun 2018. Perkara itu malahan kata Presiden Cinta Sabah itu, Datuk Seri Anif Aman, apabila bekas Ketua Menteri tersebut mengambil tindakan sembrono melayan tuntutan waris Kesultanan Sulu dengan mahu mengadakan perbincangan dan rundingan bersama Filipina. Itu masalahnya. Jadi semasa beliau, Datuk Anif Aman, menjawat jawatan Menteri Luar, Filipina tidak pernah pun bertegas. Cuma dia menyalahkan bekas Ketua Menteri Sabah lah itu, Datuk dalam keadaan begitu, saudara. Jadi, saudara, hari ini saya tak dapat bersiaran banyak kerana hari ini keadaannya, dan saya mengharapkan agar kita dapat persiaran saya pendek hari ini, saudara, sebab banyak yang saya harus ada, saya perlu alami dalam di PWTC ini, banyak tugas lain lagi. Saya rasa kita jumpa lagi malam esok lah, saudara. Siang besok saya akan bersiaran, dan malam esok saya akan memberi makluman apa yang berlaku. Saya mengharapkan agar saudara kita mengaturkan jutaan syukur kepada Allah SWT atas kejayaan kita. Yang paling penting, kita telah pun berjaya untuk warga kita mendapat pengurangan wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja sejumlah RM10,000 secara tuntas. Saudara, tenang-tenangkan fikir.